Tan Sri Pengerusi, saya juga ingin membahaskan di bawah maksud B13 Kementerian Luar Negeri dengan menyentuh kepada dua isu. Yang pertamanya merujuk kepada peruntukan 33,5 juta untuk membiayai kekurangan peruntukan emolumen, dan juga bersama dengan itu peruntukan 11,5 juta untuk membiayai pertambahan kos perbelanjaan sebabkan inflasi dan sebagainya. Tan Sri Pengerusi, kita senantiasa menyokong usaha-usaha kerajaan untuk memastikan bahawa pegawai-pegawai kerajaan diberikan emolumen yang baik, yang tinggi, dan kemudahan-kemudahan untuk membolehkan mereka menjalankan tugas-tugas mereka yang penting, khususnya seperti Kementerian Luar Negeri ini untuk negara kita ini. Jadi kita tidak ragu-ragu dan bimbang langsung akan perbelanjaan yang melibatkan pertambahan untuk pegawai-pegawai kerajaan. Malah saya ingin mencadangkan supaya pegawai-pegawai kita ini dilatih lebih lagi supaya keterampilan mereka, profesionalisme mereka lebih meningkat, khususnya untuk Kementerian Luar Negeri. Sebabnya Tan Sri Pengerusi, nampaknya akhir-akhir ini amalan memberi kontrak kepada orang-orang luar untuk melakukan tugas-tugas Kementerian Luar Negeri. Kontrak diberikan kepada syarikat-syarikat asing untuk melaksanakan tugas-tugas Kementerian Luar Negeri yang mana kepentingannya adalah untuk negara kita. Jadi sebab itu kita amat bimbang jika kementerian ini tidak menumpukan kepada memastikan bahawa pegawai-pegawai kementerian diberi latihan yang mencukupi untuk memikul apa-apa sekalipun tanggungjawab dan keperluan negara kita. Kalau katakanlah Tan Sri Pengerusi, kerajaan kita ingin memastikan bahawa Yang Berhormat Perdana Menteri kita boleh bertemu dengan Presiden Amerika Syarikat, maka tugaskanlah kepada Kementerian Luar Negeri untuk melobi, untuk berurusan, untuk bekerja dan sebagainya. Pastikan bahawa Yang Berhormat Perdana Menteri kita dapat mempunyai suatu peluang bertemu dengan Presiden Obama. Kita tidak mahu amalan mengambil syarikat-syarikat asing, syarikat-syarikat yang kepentingan mereka hanyalah komersial dan lebih membimbangkan lebih daripada komersial untuk mencampuri urusan dalam negara kita, untuk memastikan bahawa mereka dalam mencampuri urusan negara kita sebenarnya memenuhi hasrat, tujuan, kehendak, matlamat dasar negara-negara lain. Dan jika negara lain itu negara Israel, sudah tentu sekali ini amatlah membimbangkan dan amat mengancam kepentingan negara kita, Tan Sri Pengerusi. Jadi saya tahu Kementerian Luar ada suatu institut, sebagaimana Yang Berkuasa Tinggi tahu, Institute for Diplomacy and Foreign Affairs Malaysia. Gunakan institut ini, latihlah pegawai kita, tambahlah peruntukan. Jadilah pegawai-pegawai melalui latihan di Institut Diplomasi and Foreign Affairs negara kita ini peluang dan tempat untuk melatih. Kalau kita lemah dalam bidang melobi, kita buat suatu kursus yang khusus untuk memastikan bahawa diplomat-diplomat kita tahu bagaimana nak melobi. Melobi di Amerika Syarikat, di Washington DC dan sebagainya. Jangan bawa dua wakil bebas untuk pergi melobi di Washington. Mana mereka mampu untuk berbuat demikian? Inilah suatu amalan yang sangat memalukan kita. Terima kasih Pengerusi. Saya nak tanya Tumpat, adakah amalan melobi ini dah dijadikan sebagai satu polisi oleh kerajaan kita? Kalau dia ni, amalan ini dah membentuk satu polisi, adakah kita nak teruskan juga polisi ini untuk barangkali untuk masa-masa akan datang ataupun untuk pentadbiran-pentadbiran seterusnya? Nampaknya dah dua pentadbiran bertukar tangan, bertukar kedudukan, tapi polisi ini nampak hampir sama. Tapi saya tak pernah dengar yang melobi ini dijadikan satu polisi khas oleh kerajaan kita. Apa pandangan Tumpat? Saya setuju dengan Indra Mahkota. Di zaman wakil-wakil kita di Washington, bagaimana Tan Sri Pengerusi maklum, masa Tan Sri Tun Dr. Ismail menjadi duta kita di Washington dan di Bangsa-Bangsa Bersatu,
masa apabila Tan Sri Nik Ahmad Kamil yang selepas itu menjadi Tuan Yang di-Pertua Dewan Rakyat ini menjadi duta kita ke Bangsa Bersatu dan Washington, mereka tidak menggunakan pelobi-pelobi yang diberi kontrak daripada negara asing untuk melakukan tugas ini. Tetapi untuk realistiknya tidak dapat kita nafikan bahawa Washington sudah berubah. Pelobi-pelobi profesional sudah wujud. Tetapi hakikatnya, dan Kementerian Luar mesti faham, pelobi-pelobi yang paling berjaya, Tan Sri Pengerusi pun maklum, di Amerika Syarikat, di Washington DC, ialah pelobi-pelobi Israel. Israel lah mempunyai sistem melobi dan menggunakan institusi pelobi yang paling hebat di Amerika Syarikat. Kita tahu, yang berhormat semua tahu bagaimana IPAC misalnya, American Israel Council, Public Affairs Council, IPAC, adalah diiktiraf sebagai kumpulan pelobi yang paling hebat untuk Israel di Amerika Syarikat dan kumpulan pelobi yang paling hebat di Washington DC. Jadi kalaupun kita terpaksa menggunakan pelobi-pelobi selepas wakil-wakil kita, pegawai-pegawai kita sudah tidak mampu, kita mesti amat waspada pelobi mana yang kita gunakan dan cara mana untuk kita menggunakan institusi pelobi tersebut. Tan Sri Pengerusi, saya beralih kepada perkara yang kedua, iaitu peruntukan 8 juta lebih untuk sumbangan tidak berjadual, tidak dijangka, taufan Marakot Taiwan, kebakaran di Australia, banjir Fiji, bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestin. Tan Sri Pengerusi, saya rasa walaupun kita amat sekali belas kasihan kepada taufan di Taiwan, kebakaran di Australia, banjir di Fiji, tetapi menyengutukannya, memuatnya sekali dengan kes Palestin ini, sekadar 8 juta ringgit digabungkan semuanya adalah amat memalukan kita. Saya percaya untuk Palestin suatu peruntukan yang khusus, untuk Palestin suatu jumlah besar yang khusus mestilah diperuntukkan. Saya tak tahu apakah di antara 4 tempat yang disebutkan di sini, bagaimana dibahagi-bahagikan 8 juta ringgit itu, akhirnya berapa ringgit yang sampai kepada rakyat Palestin. Palestin, Tan Sri Pengerusi pun sedia maklum, memerlukan sokongan kita yang khusus. Saya ingin laporkan sebagaimana yang kita dilawati minggu lepas oleh suatu NGO yang mewakili rakyat Palestin tentang suatu konvoi kapal yang akan cuba memasuki Gaza, bukan untuk bertemu dengan Ehud Barak, Menteri Penerangan, tapi untuk masuk ke Gaza untuk memberi dan membawa bantuan-bantuan perubatan, kemanusiaan dan sebagainya. Dan kita dimaklumkan bahawa konvoi ini akan bermula daripada Cyprus, bahagian Turki, pada 3 hari bulan Mei, dan konvoi kapal-kapal ini dijangka akan sampai di pantai berdekatan dengan Gaza sekitar akhir bulan Mei. Kita dirayu untuk memberi sokongan yang khusus, memberi bantuan yang khusus kepada konvoi Viva Gaza ini. Ya. Dan Sri Speaker dan yang berhormat daripada Tupat, komen saya adalah begini. Saya rasa kes masalah Palestin ini hampir hari ini belum diselesaikan. Walhal banyak isu konflik dalaman macam Eritrea, macam Utara Ireland, dan juga banyak kes telah diselesaikan. Jadi daripada pandangan Malaysia ini, cara kita ini cuma menyuarakan isu Palestin ini dari masa ke masa, tapi Malaysia sendiri tidak ada satu pegangan yang kuat terhadap apalah bentuk masalah Palestin, bagaimana kita akan selesaikan isu ini. Jadi baru-baru ini apabila kita meluluskan undang-undang yang mengawal senjata nuklear dan sebagainya, dan sekarang ini Perdana Menteri sudah mau jumpa Obama, seolah-olah dia membuat satu homage kepada seorang maharaja dunia dengan 2 katak yang dibawanya. Jadi saya rasa macam mana sampai hari ini isu Palestin ini terus berlarutan. Saya rasa Malaysia ini tidak ada satu pendirian
satu kelemahan dari dasar luar ni terjadi. Apakah komen Yang Berhormat Tupat? Terima kasih Yang Berhormat Batu Kawan yang merupakan salah seorang pejuang kepada isu Palestin, dan saya tahu isu Aceh beliau secara sukarela memberikan sumbangan yang amat bererti kepada rakyat-rakyat yang tertindas, sama ada di Palestin atau di Aceh ataupun di mana-mana kawasan yang seperti itu. Saya amat bersetuju dengan Batu Kawan Tan Sri Pengerusi. Perdana Menteri kita di Washington